KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, hos anda, Fizi. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, jadi jangan ditukar stesen. Ayo, kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Silakan cikgu. Itu dia, cikgu kita yang bakal bersama-sama kita pada hari ini dalam Sukses SPM 2022. Tapi sebelum tu, saya nak kenalkan jurubahasa kita yang datang daripada SM Pendidikan Khas Vocational Indah Pura Kulai, Johor, iaitu Cikgu Rohaya, daripada orang Johor datang ke sini. Dan kita nak bersama-sama dengan Cikgu Ilyas. Apa khabar cikgu? Ya, khabar baik Fizi. Alhamdulillah cikgu ya. Baik, sihat. Ceria cikgu hari Ya, ini. baik. Baik cikgu, rasanya saya tidak seorang-seorang hari ini cikgu. Ya, saya bersama-sama dengan 4 lagi kawan saya cikgu. Ya, betul. Boleh cikgu kenalkan cikgu? Ya. Hari ini kita akan bersama dengan murid-murid daripada SMK Batu Muda. Ya. Ya, yang pertama saya kenalkan Muhammad Mahzus Anwar bin Ibrahim. Mana Mahzus? Hai Mahzus. Zus, okey Zus. Okey, yang kedua Karvi Sudarshan, anak lelaki Vasu Tavern. Hai Karvi. Hai Kavi. Okey. Yang ketiga Muhammad Azhar bin John. Azhar. Zaha, okey. Okey, dan yang terakhir Muhammad Syafizi bin Zubaidi. Hai Syafizi. Syafizi dan Hafizi ada di sini ni. Ada cikgu, dua Fizi. hari ni banyaknya perkakasan yang ada di depan saya ni cikgu. Ya. Adakah ada kena mengena dengan motosikal hari ni yang bakal kita selusuri cikgu? Hari ni yang akan kita belajar pada hari ni iaitu berkaitan dengan merombak bahagian atas enjin 4 lejang. Okey. Kita silakan, akan cikgu. kalau bahasa Inggeris dia kita panggil overhaul. Overhaul. Tapi kalau overhaul tu kita merombak ke semua bahagian enjin. Tapi kalau top overhaul kita hanya merombak pada bahagian atas sahaja. Sebab dia bagi top overhaul. Top overhaul, bahagian atas enjin. Baik cikgu. Ya. Silakan cikgu. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan merombak bahagian atas enjin motosikal ataupun dikenali istilah biasanya top overhaul. Okey, bahagian atas ni apa yang dikatakan bahagian atas, iaitu bahagian silinder head dan juga silinder block. Baik. Seterusnya hari ini kita akan belajar dulu berkaitan dengan mengenal komponen. Komponen apa yang ada pada bahagian atas enjin, iaitu yang pertama, kita akan lihat selepas pada ni. Sebab kalau kamu lihat ataupun pelajar lihat pada bahagian bongkah enjin, belum tentu dapat lihat komponen yang berada di dalam bahagian bongkah enjin. Kalau lihat pada kereta rentas tu dapat lihat bahawa nampak ada berbagai komponen di dalam bahagian bongkah enjin tersebut. Banyak cikgu. Ya. Jadi kita kenal satu persatu komponen yang ada. Okey, yang pertama iaitu pin lengah jumplang. Okey, kita ada valve seal, kita ada injap masukan, aci sesondol, galas, lengah jumplang, pelaras tepet, pegas dalaman, pegas luaran, injap exhaust dan juga kunci injap. Baik, di sini pelajar mesti cuba untuk menghafal sekurang-kurangnya 5 komponen yang terdapat pada bahagian atas enjin ni. Kenapa kena hafal? Kerana komponen ini bila kita tidak dapat menghafal, kita tak tahu waktu kita nak menjawab ujian atau pentaksiran, kita tak dapat nak menerangkan dengan betul komponen yang kita hendak cuba sampaikan. Baik. Jadi kita akan lihat pula komponen yang seterusnya, iaitu komponen yang terdapat pada kepala silinder dan juga pemasangan omboh. Baik, untuk tips berkaitan dengan komponen ini juga, pelajar juga sepatutnya mengingat komponen yang biasa atau yang common dan yang biasa mengalami masalah ataupun kerosakan. Kerosakan yang biasa berlaku contohnya seperti kehausan, patah, merekah, pecah. Maksudnya benda-benda yang kita anggap macam negatif, itulah kerosakan yang biasa berlaku pada komponen. Baik, contoh komponen yang terdapat pada bahagian kepala silinder ni, kita ada bahagian contohnya ada omboh,
gelang omboh, kita ada klit lengkung, pin omboh dan juga kita ada silinder blok. Okey, kita ada silinder blok. Seterusnya, okey, keperluan kerja merombak rawat enjin 4 lejang. Okey, apa itu keperluan merombak rawat? Iaitu apabila kita lakukan kerja merombak rawat ini, setiap perkara ataupun aspek yang akan saya sampaikan selepas ini iaitu perlu dilakukan dalam kerja merombak rawat ni. Kenapa? Kalau tertinggal satu proses, bermaksud mungkin akan menyebabkan kerja merombak rawat yang kita lakukan tu tidak berhasil. Mungkin akan tetap berlaku kerosakan atau kebocoran pada bahagian enjin yang kita rombak. Yang pertama iaitu menguji mampatan enjin. Baik, dalam menguji mampatan enjin ini, kita menggunakan alatan khas iaitu yang dinamakan sebagai tolok mampatan. Baik. Yang kedua, merombak bahagian atas enjin. Okey, merombak bahagian atas enjin ini iaitu kita dah mula membuka semua komponen-komponen yang terdapat pada bahagian atas enjin. Yang ketiga, membersihkan komponen. Membersihkan bagaimana? Okey, sama ada kita menggunakan cucian petrol ataupun menggunakan bahan pembersih. Yang keempat, menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis. Okey, di sini mungkin akan mengambil masa yang panjang kerana kita ada banyak komponen yang perlu kita uji. Yang kelima, mempelas injap. Okey, mempelas injap iaitu yang mana proses untuk kita membaiki kebocoran ataupun kita mengelakkan berlakunya kebocoran pada injap. Kerana kalau berlaku kebocoran pada injap, kemungkinan prestasi pada enjin juga tak capai spesifikasi yang sepatutnya. Ya, cikgu. Baik. Yang keenam, memasang semula bahagian atas enjin. Okey, kita pasang semula maksudnya melalui proses-proses yang telah ditetapkan ataupun mengikut yang telah ditetapkan oleh spesifikasi pengeluar. Dan yang terakhir, kita melaras pemasaan enjin dan juga kelegaan injap. Okey, kalau pelarasan pemasaan tidak tepat, kemungkinan enjin tidak dapat mencapai prestasi seperti yang sepatutnya. Okey, dan juga kelegaan injap juga mesti dilaras kerana ianya dapat mengelakkan daripada berlakunya kebocoran juga pada injap dan juga menghasilkan bunyi yang kuat ataupun bunyi berketuk yang kuat pada bahagian atas enjin. Baik. Jadi, okey, pelajar dah kenal komponen-komponen tersebut. Okey, saya nak minta siapa yang dapat nyatakan beberapa komponen yang dia dapat. Ingat waktu saya terangkan tadi. Okey, siapa nak cuba? Boleh bagi salah satu nama komponen. Sila, okey, angkat tangan. Silakan. Kita siapa nak cuba? Siapa ni? Okey, saya nampak tu Kavi nak cuba. Kavi. Okey, sila Kavi. Bagikan satu komponen yang kamu dapat iaitu komponen yang terdapat pada bahagian atas enjin. Sila sebutkan satu. Pegas luaran. Okey, pegas luaran. Okey, jadi pada injap tadi ada dua pegas, satu pegas dalaman dan pegas luaran. Okey, betul Kavi. Tahniah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya siapa lagi? Seorang lagi. Okey, kita nak minta untuk senaraikan ataupun berikan satu nama komponen. Okey, saya nampak Mahzuz angkat tangan. Silakan Mahzuz. Aci Engkol. Aci Engkol. Aci Engkol. Okey. Baik. Aci Engkol. Okey. Tidak berapa tepat kerana Aci Engkol dia berada pada bahagian komponen enjin iaitu yang terdapat iaitu kalau kita lakukan kerja merombak keseluruhan bahagian enjin baru kita akan jumpa Aci Engkol. Okey, tapi dalam senarai tadi ada tapi saya tak sebut kan? Okey, baik. Okey, terima kasih Mahzuz. Baik. Jadi saya rasa kita akan berehat sebentar ya. Betul cikgu. Kita rehat dulu, kita kembali selepas ini terus menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi, hos anda, dan juga bersama dengan Cikgu Ilyas daripada SMK Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita akan mendalami tentang merombak rawat bahagian atas enjin 4 lejang. Silakan Cikgu. Baik, tadi kita dah mengenal pasti komponen. Okey, seterusnya kita akan lihat pula apa yang keperluan yang saya sebutkan tadi. Setiap satu persatu kita akan huraikan melalui langkah-langkah dalam kerja merombak rawat bahagian atas enjin 4 lejang. Okey. Baik, langkah yang pertama iaitu kita menyediakan alatan dan juga bahan. Baik, di sini pelajar akan menyenaraikan ataupun mengambil alatan daripada kita punya stor untuk kita lakukan kerja merombak rawat. Jadi pelajar mesti kenal alatan-alatan tersebut. Antara alatan yang diperlukan contohnya alat umum, alat menguji,
alat untuk mengukur dan juga alat khas. Selain pada tu kita ada satu yang dipanggil sebagai bahan dalam kerja untuk merombak rawat bahagian atas enjin ni. Baik. Jadi di sini saya pun nak tanya saya pun nak tanya kepada murid dia, iaitu dalam alat-alat yang disenaraikan tersebut, boleh tak murid cuba senaraikan salah satu daripada alat umum yang telah kita pelajari mungkin dalam topik-topik sebelum ni. Ya, Mahzuz. Mahzuz, silakan. Mahzuz. Set player. Set player, okey, dikategorikan sebagai alat apa tu, Mahzuz? Untuk Alat apa? Dia kategori alat apa? Alat umum ke? Alat untuk Alat mengukur? Ya? Alat umum. Okey, baik. Betul, alat umum. Yeah. Okey, dah terbalas balik dia punya kesalahan tadi ya. Baik. Okey. Seorang lagi kita nak cuba. Siapa? Okey, siapa nak cuba? Tolong bagi satu alat dan dia dikategorikan sebagai alat apa? Baik, Syafizi. Syafizi, ya, silakan. Syafizi. tolong papatan. Okey, tolok mampatan dia dikategorikan sebagai alat apa tu, Syafizi? Mengukur. Tolok mampatan untuk mengukur. Ya, betul. Okey, Ya, tolok hebat. mampatan digunakan untuk mengukur. Okey, tahniah Syafizi. Nama-nama PZ ni hebat-hebat. Ya, you. betul. Memang hebat. Okey, kita lihat ke langkah seterusnya, iaitu menguji mampatan enjin. Okey, tadi Syafizi dah cakap tolok mampatan untuk mengukur kan? Baik. Jadi, dalam yang kedua ni, dalam yang langkah kedua, kita akan menguji ujian mampatan kering dan juga ujian mampatan basah. Okey, ujian mampatan basah dan ujian mampatan kering ni, beza dia, ujian mampatan basah kita masukkan sedikit pelincir ataupun minyak pelincir pada dalam bahagian silinder blok. Okey, itu beza. Kalau ujian mampatan kering, mana yang ada pelincir dalam tu, itu saja yang ada. Tapi kalau ujian mampatan basah, kita tambah lagi sikit untuk meminyakkan atau melincirkan bahagian dalam silinder. Okey, seterusnya, ujian mampatan ini dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu sebelum kerja merombak dan juga selepas kerja merombak. Okey, kalau sebelum kerja merombak, biasanya kita nak uji kita punya bahagian atasnya tu sama ada berlaku kerosakan ataupun tidak. Kalau selepas kerja merombak, kita nak pastikan kerja merombak yang kita lakukan tersebut telah mencapai hasil yang baik. Maksudnya enjin tersebut telah kita perbaiki kerosakan tersebut. Okey, itu tujuan kita lakukan ujian mampatan enjin. Baik, yang seterusnya, langkah yang ketiga, kita merombak bahagian atas enjin, yang mana daripada gambar rajah tersebut kita dapat lihat setiap satu kerja tersebut perlu dilakukan mengikut prosedur yang betul. Yang pertama, kita menanggalkan penegar rantai pemasaan. Yang kedua, kita akan menanggalkan rantai pemasaan dan juga gegancu pemasaan. Langkah yang ketiga, iaitu kita akan tanggalkan nut kepala silinder secara bersilang. Yang keempat, kita menanggalkan pemasangan omboh. Yang kelima, kita menanggalkan komponen bahagian kepala silinder dan pemasangan injap. Dan yang terakhir, kita akan tanggalkan pin lengan jumplang dan keluarkan aci sesondol. Okey, itu semua termasuk dalam langkah ketiga, iaitu merombak bahagian atas enjin. Selanjutnya kita akan pergi kepada langkah yang keempat, membersihkan komponen. Baik, bila kita membuka komponen daripada bahagian atas enjin ini, kita perlu letakkannya di dalam bekas takungan. Okey, kerana apa? Bekas takungan ini dapat menampung komponen-komponen yang kecil. Kalau kita letak saja bersepah-sepah di atas meja dan sebagainya, kemungkinan komponen tersebut boleh jatuh, hilang, berterabuh. Jadi kita susun dalam bekas ataupun bekas takungan. Jadi mudah untuk kita lakukan kerja membersih komponen tersebut. Baik, kalau lihat pada gambar rajah, kita tahu yang pertama itu kita lakukan kerja membersihkan karbon daripada bahagian kepala silinder. Nampak ada hitam tu kan? Jadi kena membersihkan kepala silinder dahulu. Dan bila kita membersihkan juga, kita menggunakan udara mampat, iaitu angin daripada pemampat udara untuk kita keringkan komponen yang telah kita bersihkan. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang kelima. Kita menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis komponen. Baik, di sini yang saya kata tadi mengambil masa yang agak lama. Kerana apa? Setiap komponen yang ada dalam enjin tersebut, kita perlu uji sama ada dia berada dalam keadaan baik ataupun telah mengalami kehausan yang kita anggap sebagai rosak lah. Baik. Yang pertama iaitu kita menguji kerataan kepala silinder. Alat yang digunakan iaitu kita gunakan straight edge dan juga tolok perasa. Lihat pada gambar rajah tu, kita tahu itu adalah alat mengukur kerataan, iaitu dinamakan sebagai straight edge. Jadi berpandukan kepada manual service, yang mana manual service ni dia ada segala data ataupun maklumat berkaitan had service component. Seperti yang ditunjukkan di situ, 0.05 mm bermaksud kalau ada
ruang yang kita dapat ukur dengan menggunakan tolok perasa iaitu 0.05 menunjukkan bahagian kepala silinder tersebut telah terdapat bengkokkan. Yang mana mungkin kita kena lakukan proses meratakan semula kepala silinder. Baik, komponen yang kedua kita mengukur had servis aci sesondol. Okey, aci sesondol ni iaitu kalau istilah dia kita panggil sebagai camshaft. Okey, biasa camshaft. Okey, bahasa Melayu dia kita panggil sebagai aci sesondol. Alat yang digunakan tersebut ialah micrometer. Baik, berdasarkan pada data, kita dapati had servis untuk cuping sesondol iaitu 28.90 mm. Maksudnya kalau kita ukur dengan menggunakan micrometer dapat ukuran tersebut, kita perlu tukar dengan aci sesondol yang baru. Okey, begitu juga dengan ukuran pada cuping sesondol untuk exhaust pula iaitu 29.00 mm. Okey, komponen yang ketiga kita mengukur had servis pada injap masukan dan juga injap exhaust. Okey, yang pertama kita mengukur ketebalan kepala injap iaitu margin pada kepala injap tersebut. Kenapa? Bila pergerakan injap ni terlalu lama, terlalu laju, sampai sesuatu masa dia akan mengalami tahap iaitu menipis. Dia akan jadi semakin nipis dan bila dia nipis, akhirnya dia boleh pecah. Okey, yang darjah kedua menunjukkan ukuran diameter pada batang injap. Okey, batang injap juga bila proses dia dah terlalu lama, okey, dia bekerja sampai satu masa ia juga akan mengalami kehausan. Jadi kita mengukur menggunakan micrometer, tolok dial dan juga angkup vernier. Okey, seterusnya kita menguji bengkok pada batang injap. Okey, kemungkinan apabila berlaku ketukan yang mana mungkin injap bertemu dengan omboh dalam bahagian enjin tersebut, boleh menyebabkan berlaku bengkokan pada injap. Jadi bagaimana kita nak uji sama ada injap bengkok ataupun tak? Kita meletakkan injap di atas V-block dan juga kita ukur dengan menggunakan tolok dial. Dan yang terakhir kita mengukur pegas injap. Okey, pegas injap bila dah terlalu lama, akhirnya dia mungkin boleh jadi semakin pendek atau dia mencapai tahap kelembutan yang tidak mencapai spesifikasi pengeluar. Okey, data-data kita boleh lihat pada jadual yang ditunjukkan. Seterusnya komponen yang keempat iaitu kita mengukur had servis pada lengan jumplang. Okey, lengan jumplang ini kedudukan dia berada pada lengan jumplang. Alat yang digunakan iaitu angkup vernier. Okey, sekiranya ukuran mencapai 10.05 mm menunjukkan bahawa dia telah mencapai had servis dan sepatutnya kita kena ganti dengan lengan jumplang dengan pin lengan jumplang yang baharu. Okey. Dan seterusnya kita mengukur had servis pada pin omboh. Okey, pin omboh ini iaitu yang terdapat pada bahagian di antara komponen rod penghubung dan juga omboh. Alat yang digunakan iaitu micrometer. Sekiranya kita dapati bacaan pada micrometer iaitu 12.96 mm menunjukkan telah berlaku kehausan dan sepatutnya kita kena ganti pin omboh dengan yang baharu. Yang keenam, kita mengukur komponen iaitu silinder blok. Okey, silinder blok juga sama. Bila dah mencapai ataupun telah digunakan terlalu lama, sampai satu masa dia akan mengalami kehausan. Begitu juga kalau kita tak menjaga sistem pelinciran dengan baik. Kemungkinan dia akan lebih mempercepatkan proses kehausan berlaku pada dinding silinder. Baik, alat yang digunakan ada dua iaitu tolok teleskopik dan juga angkup vernier. Okey, ukuran bagi had servis silinder blok yang standard sekiranya mencapai bacaan 53.10 mm, ianya perlu digeret semula ataupun kita guna istilah rebo. Kita gantikan ataupun upsize dengan piston yang lebih besar supaya dia lebih fit dengan silinder blok tersebut. Baik, komponen yang ketujuh iaitu omboh. Yang mana di situ, lihat pada gambar aja kita mengukur diameter omboh. Alat yang digunakan iaitu micrometer. Baik, sekiranya omboh mencapai bacaan 52.99 mm menunjukkan omboh perlu diganti dengan yang baharu. Okey, jadi samalah omboh dengan silinder blok tadi sama. Dia memang kedudukan dia sekalilah kalau kita tukar silinder, kita kena ganti omboh yang baru. Kalau kita nak ganti omboh yang baru, kita kena besarkan saiz silinder tersebut. Okey. Yang ke-8 kita mengukur had servis gelang
gelang omboh. Baik, di sini kita akan lihat yang pertama iaitu mengukur ketebalan pada gelang menggunakan tolok perasa. Yang mana kita nak tahu kelegaan pada sisi gelang omboh tersebut sama ada berlaku kehausan ataupun tidak, kita gunakan tolok perasa. Okey. Yang kedua, kita mengukur ketebalan pada gelang omboh yang mana kita menggunakan mikrometer. Dan yang ketiga, kita mengukur kelegaan pada hujung gelang omboh. Okey, yang ketiga tu kalau kita lihat pada gambar rajah, kedudukan gelang omboh mesti diletakkan di dalam silinder blok. Okey, kenapa kita nak dapatkan kelegaan pada hujung gelang omboh tersebut. Okey. Sekiranya berlaku ataupun kita mendapat had servis ketebalan had 0.90 bagi alur gelang mampatan menunjukkan ianya telah mencapai had servis dan perlu diganti dengan yang baru. Begitu juga alur gelang pengikis 0.90 mm, ketebalan gelang mampatan 0.70 mm, ketebalan gelang pengikis pun sama 0.70 mm. Kelegaan hujung gelang mampatan 0.60 mm dan juga yang terakhir kelegaan hujung gelang pengikis 0.80 mm. Okey, jadi agak-agak sekiranya kalaulah kata komponen ni kita tak ganti yang baru, okey, adakah ianya masih boleh digunakan? Ya, ia masih boleh digunakan. Tetapi spesifikasi pada enjin mungkin tak mencapai tahap yang diinginkan ataupun mencapai tahap yang standard. Jadi itu yang disyorkan oleh pengeluar supaya kita menggantikan komponen-komponen yang telah mengalami kehausan ataupun kita anggap sebagai rosak. Okey, seterusnya langkah yang keenam iaitu mempelas injap. Okey, dalam kerja mempelas injap, okey, ianya bertujuan bagi mengelakkan berlaku kebocoran ataupun kita membaiki kebocoran yang telah berlaku pada injap tersebut. Mengikut langkah-langkah dia, yang pertama iaitu bersihkan enapan karbon pada semua bahagian injap. Yang kedua, kita gunakan sebatian mempelas yang kasar dan diikuti dengan sebatian mempelas yang halus. Okey, jadi selepas kita letakkan sebatian mempelas yang kasar, kita lakukan kerja mempelas dahulu. Kemudian kita pusingkan muka injap sama ada mengikut arah jam atau arah berlawanan jam dan diikuti dengan kita menggunakan sebatian mempelas yang halus dan kita ulangi langkah kerja mempelas dan akhir sekali kita membersihkan injap dan uji kebocoran pada injap. Okey, di sini sekiranya injap tersebut masih terdapat kebocoran, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ulang semula proses mempelas sehingga tiada kebocoran berlaku pada injap. Okey, di sini saya nak tanya sikit pada murid. Okey. Siapa yang nak cuba? Okey, dalam kerja kita menguji kebocoran pada injap ini, apakah bahan yang kita gunakan? Ini senang je. Okey. Senang ya, macam Fizi pun boleh jawab. Baik, Azhar. Azhar, okey, silakan Azhar. Apa bahan kita gunakan bagi menguji kebocoran pada injap, Azhar? Bahan petrol. Ya. Dia guna apa, Azhar? Petrol. Petrol, dia guna petrol. petrol. Okey, betul Azhar, menggunakan petrol. Okey, kerana apa kita menggunakan petrol? Kerana sifat petrol yang halus, dia dapat memasuki sama ada ruang tersebut walaupun sangat kecil. Jadi, itu kita dapat kesan sekiranya berlaku kebocoran. Baik. Macam mana kita nak lihat sama ada berlaku kebocoran ataupun tak? Kita lihat pada saiz dudukan injap tadi. Okey, saiz dudukan injap. Yang pertama kita ada injap yang baik. Okey, maksudnya sentuhan permukaan antara injap dengan kepala silinder, okey, itu adalah yang terbaik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya terlalu lebar. Okey, kalau terlalu lebar, kemungkinan dia akan lebih cepat mengalami kehausan. Yang ketiga, terlalu nipis, mungkin cepat untuk dia berlaku kebocoran. Dan yang tidak sekata memang confirm ataupun pastinya akan berlaku kebocoran pada injap tersebut. Baik. Langkah yang ketujuh, kita memasang semula bahagian atas enjin. Okey, bila nak pasang semula bahagian atas enjin, pastikan dahulu kedudukan gelang omboh berada pada kedudukan yang betul. Kalau salah kedudukan gelang omboh, kemungkinan kebocoran pada gelang omboh tetap akan berlaku. Baik, kalau kita lihat pada gelang omboh yang pertama iaitu gelang mampatan, yang kedua iaitu gelang pengikis, yang ketiga gelang minyak dan yang keempat dan kelima iaitu side rail. Okey, yang mana dia kedudukan dia sekali dengan gelang minyak. Okey.
Dalam kerja pemasangan juga kena pastikan adanya tanda pada omboh menunjukkan arah omboh tersebut diletakkan. Sama ada sesetengah motosikal dia mengguna tanda in ataupun intake, menunjukkan omboh tersebut mesti kedudukan berada pada belah atas. Berada pada belah atas menunjukkan itu adalah arah intake ataupun masukan. Dan ada sesetengah jenis motosikal yang menggunakan tanda titik ataupun tanda anak panah menghala ke bawah, menunjukkan itu adalah arah aliran exhaust. Jadi kedudukan omboh mesti kena pasti dengan betul. Baik, seterusnya klip lengkung. Klip lengkung mesti diganti dengan klip lengkung yang baru apabila kerja merombak dilakukan. Baik, seterusnya dalam kerja pemasangan, pasang semula blok silinder dan pastikan dowel pin dipasang dan gantikan dengan gasket yang baru. Itu adalah kena ataupun wajib tukar dengan gasket yang baru. Tak boleh guna gasket yang sedia ada. Kerana apa? Kita tak nak berlaku kebocoran semula pada bahagian enjin. Seterusnya, pasang semula pemasangan injap, aci sesondol dan lengan jumplang pada kepala silinder. Alat yang digunakan di situ iaitu penekan ataupun valve spring compressor. Langkah 8 iaitu melaras pemasangan enjin dan juga kelegaan injap. Baik, bila kita nak memastikan pemasangan tu betul, pastikan tanda T pada magneto sejajar dengan kotak engkol, ataupun pada penutup magneto. Itu adalah langkah yang pertama. T bermaksud top ataupun kedudukan omboh berada pada paling atas ataupun TTA, takat terakhir atas, yang mana kena pastikan ia berada pada tanda yang betul. Langkah kedua, pastikan pula tanda O pada gegancu pemasaan berada ataupun sejajar dengan kepala silinder. Barulah di situ dinamakan pemasaan yang betul. Seterusnya, kita melaras kelegaan injap. Bagi melaras kelegaan injap, buka penutup tappet di bahagian atas dan bawah. Kemudian kita longgarkan nut kunci pada bahagian hujung lengan jumplang dan kita laraskan kelegaan injap dengan menggunakan tolok perasa. Ukuran yang ditetapkan iaitu 0.05 mm bagi mendapatkan kelegaan yang tepat. Dan yang terakhir, kita ketatkan semula nut kunci setelah mendapat kelegaan injap yang dikehendaki. Baik. Itulah dia. Sedikit penerangan daripada Cikgu Ilyas kita. Rasanya dah boleh dah merombak motor tu kan lepas tu. Saya rasa nak buka je enjin sekarang. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan kita ditemani oleh Cikgu Ilyas Imam daripada SMK Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita berbincang soal merombak rawat bahagian enjin 4 lejang. Silakan Cikgu Ilyas. Tadi kita dah ulang kaji sikit berkaitan dengan rombak rawat ni. Jadi dalam segmen ni kita nak tanya pula pada pelajar. Kita bagi contoh soalan, kita tanya dia sikit, tengok dia dapat jawab ke tak. Ini betul dia. Kita mintakan kepada kawan-kawan yang berada di atas talian ni bersiap sedia. Baik. Jadi kita akan lihat soalan contoh di bahagian A. Nanti bila saya tanya soalan, siapa yang volunteer nak jawab, angkat tangan ya. Kita cuba. Berikut ialah sebahagian alatan yang digunakan dalam kerja merombak rawat bahagian atas enjin 4 lejang. Alatan diberikan valve lapping stick, straight edge, valve spring compressor dan tolok mampatan. Pilih dan tuliskan padanan bagi alatan dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Siapa nak cuba soalan pertama ni? Siapa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Oh, kawan-kawan. Baik. Azhar. Silakan Azhar. Menguji keratan kepala silinder, ruang jawapan straight edge. Menguji keratan kepala silinder, straight edge. Betul, straight edge. Baik. Seterusnya, menanggal dan memasang injap tu, apakah alatannya? Valve spring compressor. Valve spring compressor. Betul, valve spring compressor. Seterusnya, mempelas injap. Apa alatan yang digunakan? Tak kerti. Valve lapping stick. Valve lapping stick. Betul. Tahniah.
Azhar. Hebat. Okey, soalan yang kedua. Aha. Berikut ialah sebahagian alat mengukur yang digunakan dalam kerja merombak rawat bahagian atas enjin 4 lejang. Okey, jadi ada A, B dan C. Tak tahu apa nama dia. Jadi saya nak kamu yang cuba jawab. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Baik, Ya, Syafizi. Syafizi. Silakan, Syafizi. Alat pertama A tu apa? Okey. Itu adalah tolak perasa. Tolak perasa ke tolok perasa? Tolak perasa. Perasa, okey. Tolok perasa. Okey. Betul. Yang kedua? Perangkut daya kilat. Perengkuh daya kilas. Perengkuh daya Kilas. Daya kilas. Okey, Okey. perengkuh daya kilas. Okey. Hampir tepat lah tu. Aha. Yang ketiga? Yang C tolak teleskopi. Tolok teleskopi. Teleskopi. Okey, betul. 3 markah untuk Syafizi. Tahniah Syafizi. Hebat. Soalan yang ketiga, jadual menunjukkan penyataan kerja mempelas injap bagi enjin 4 lejang. Okey, tuliskan betul pada penyataan kerja yang benar dan salah pada yang tidak berkaitan di ruang jawapan. Baik, untuk soalan ni sedikit saya nak bagi pengingatan. Sekiranya soalan begini kamu jumpa dalam mana-mana ujian, okey, bila diminta tuliskan betul, kamu jangan tandakan dengan right. Okey, dan bila diminta tulis salah, jangan kamu tanda dengan pangkah. Mesti tulis tulisan betul dan mesti tulis tulisan salah. Okey, itu arahan soalan. Okey, silakan. Siapa nak jawab? Baik, Mahzuz. Silakan Mazus. Menggunakan sebatian mempelas yang kasar diikuti yang halus. Ya. Betul. Terima kasih, betul. Yang kedua? Yang kedua, membesik enapan karbon pada injak exhaust saja. Salah. Okey, salah. Ya, Betul. betul. Yang ketiga? Ulangi kerja mempelas sekiranya masih terdapat kebocoran. Betul. Betul juga. Okey, Betul. betul. Yang Menguji terakhir? kebocoran injak menggunakan minyak pelincir. Salah. Okey, salah. Pakai minyak apa sebenarnya tu, Mazus? Minyak petrol. Minyak petrol. Okey, Baik, dia betul. jawab minyak petrol Okey. juga. Minyak gamat dulu. Okey, soalan yang seterusnya yang keempat. Berikut ialah penyataan langkah kerja merombak bahagian atas enjin 4 lejang yang tidak mengikut urutan. Nah. Okey, A menanggalkan pemasangan injap, B menanggalkan gegancu pemasaan, C menanggalkan penegar rantai pemasaan, D menanggalkan kepala silinder dan E menanggalkan aci sesondol. Okey, susun langkah kerja tersebut mengikut urutan betul dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Siapa pula yang nak cuba soalan ni? Ni soalan Silakan. susun langkah ni. Kalau salah satu mungkin susah nak dapat betul semua ni. Kita mulakan dengan Kavi. Kavi. Silakan Kavi. Kavi, silakan. Langkah 1 adalah C. C. Ya, betul C. Langkah 2 adalah B. B. Ya, betul. Langkah 3 adalah D. D menanggal kepala silinder, betul. Langkah 4 adalah E. E menanggal ke aci sondol, betul. Dan langkah 5 adalah A. A. Okey, menanggalkan pemasangan injap. Okey, Yeah. baik. Hebat Kavi, hebat. Soalan yang seterusnya yang kelima. Berikut ialah penyataan langkah kerja mempelas injap yang tidak mengikut urutan. A. Menyapu muka injap dengan sebatian mempelas kasar. B. Memusingkan muka injap menggunakan kayu mempelas. C. Membesik enapan karbon pada injap. D. Menguji kebocoran pada injap. Dan E. Menggunakan sebatian mempelas halus dan ulangi kerja mempelas. Susun langkah kerja tersebut mengikut urutan betul dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Siapa Okey, nak jawab? siapa pula? Angkat tangan. Ya, Syafizi. Silakan. Syafizi, silakan. Okey. Langkah yang pertama adalah C. C. Membesik enapan karbon pada injap. Okey, betul. Okey, yang kedua A. A, iaitu Menyapu. menyapu muka injap dengan sebatian mempelas kasar. Baik. Betul. Yang ketiga. Langkah yang ketiga B. Okey, B betul. Memusingkan muka injap menggunakan kayu mempelas. Langkah yang keempat E. E. Okey, E menggunakan sebatian mempelas halus dan ulangi kerja mempelas. Dan yang terakhir. Yang terakhir adalah yang kelima D. Okey, D, iaitu menguji kebocoran pada injap. Okey, tahniah Syafizi. 5 markah juga untuk kamu. Hebat untuk awak Syafizi. Okey, soalan yang keenam. Okey, ni baru tandakan right Tandakan right bagi padanan saiz. Okey, right tu betul Tandakan betul bagi padanan saiz dudukan injap dengan keterangan betul dan salah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, siapa pula nak cuba ni? Angkat tangan. Sila angkat tangan.
Okey, Azhar. Okey, Azhar. Lama Silakan. tak jawab Azhar Okey. Yang pertama tu betul ke salah? Salah. Okey, Rajah dengan telur tebal. Okey, salah. Okey, betul. Salah. Yang kedua, Betul. betul. Maksudnya Rajah tu menunjukkan baik ya. Okey, Ya. betul. Yang ketiga, Terlalu nipis. betul ke salah? Betul. Okey, betul. Dan yang terakhir, Tidak Skala salah. salah. Okey, betul. Salah. Okey, 4 markah juga untuk Azhar. Hebat Azhar, hebat. Okey, soalan yang ketujuh. Berikut ialah sebahagian komponen bahagian atas enjin 4 lejang. Nyatakan nama komponen berikut pada ruang jawapan. Okey. Komponen pertama tu apa, kedua apa, ketiga apa. Okey, siapa nak cuba? Ini senang cikgu. Ya, Baik. Mahzuz. Mahzuz. Silakan Mahzuz. Apa komponen pertama tu, Mahzuz? Gambar pertama aci sesondol. Aci sesondol. Ya. Okey, betul aci sesondol. Baik. Yang kedua. Gambar kedua dengan jumplang. Lengan jumpelang, betul. Yang baik. ketiga, Injak. yang Injak. ketiga, injap. Okey, Hebat. betul. Tahniah Mahzuz. Okey, 3 markah ya? Ya. Baik. Soalan yang ke-8. Okey, Rajah menunjukkan gelang omboh yang telah dilabel A, B, C dan juga D. Okey, padankan nama gelang omboh tersebut dengan menulis A, B, C, D, A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, yang ni soalan berkaitan dengan gelang omboh dan kedudukan dia lah. Okey, cuba siapa pula nak jawab ni? Siapa nak cuba? Baik, Kavi. Okey, Kavi. Silakan Kavi. Dengan jawapan Side anda. rail yang mana? Kavi, side rail. Saya dia adalah C. Side rail adalah C. C, Okey, baik. betul. Side rail C ada 2 side rail ya. Okey, yang kedua, Gelang mampatan adalah A. gelang mampatan A. Okey, betul. Gelang minyak D. Okey, gelang minyak D. Betul. Baik. Gelang pengikis B. Gelang pengikis B. Baik. Okey, betul Kavi. 4 markah untuk Kavi. Hebat, Okey, Kavi. tahniah. Soalan yang ke-9. Baik. Rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja melaras kelegaan injap. Okey, tuliskan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, langkah 1 telah diberikan. Baik, siapa pula nak cuba jawab ni? Siapa agak-agaknya ya? Cuba kat tangan. Okey, Baik. Azhar. Azhar. Okey, silakan Azhar. Langkah 2 melonggar nak kunci. Okey. Baik. Langkah 2 melonggarkan nak kunci. Baik. Langkah 3. Langkah yang ketiga melaras kelagapan injak Okey, melaraskan. pelaras tepek. Okey, melaras tepek ataupun Tepek. melaraskan kelegaan injap pada pelaras tepek. Yang keempat. Langkah 4. Yang keempat mengetatkan nak kunci. Okey, ketatkan semula nut kunci. Baik. Itu dia. Okey. Tahniah Azhar ya. Hebat. Okey, soalan Baik. 10. Berikut ialah keperluan kerja merombak bahagian atas enjin 4 lejang yang tidak mengikut urutan. Okey, A mempelas injap, B membersihkan komponen, C menguji mampatan enjin, D merombak bahagian atas enjin dan E menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis. Susun langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang jawapan. Okey, soalan objektif yang terakhir ni siapa nak cuba? Angkat tangan. Baik. Mahzuz. Okey, silakan Mahzuz. Hebat betul lah Mahzuz cikgu ya. Ya, banyak dia angkat tangan. Lepas dia je. Silakan Mahzuz. Okey, langkah 1. Langkah 1 C. Langkah 1 C. Okey, iaitu menguji mampatan enjin, betul? Langkah Langkah 2 D. Langkah 2 D, Baik. iaitu merombak bahagian atas enjin, betul? Langkah ketiga B. Langkah ketiga D merombak bahagian atas enjin, betul? Langkah keempat E. Langkah keempat E menguji kebolehgunaan dan menentukan had servis, betul? Okey, Dan langkah yang kelima. terakhir mestilah A. A. Mempelas Injap. injap. Okey, tahniah Mahzuz. Hijab-hijab semua ni. Memanglah. Nama cikgu Ilyas kot. Okey. Baik. Baik, itulah dia. Nampaknya dah ada yang fokus. Dah ada yang Dah fokus. ada yang mula faham. Dah ada yang boleh menjawab Dapat menjawab dengan baik. dengan baik. Kita rehat seketika. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Ilyas. Hari ini kita belajar tentang merombak rawat bahagian atas enjin 4 lejang. Cikgu, Ya. teruskan cikgu. Baik. Seterusnya kita akan menguji prestasi enjin. Yang mana setelah selesai kita melakukan kerja merombak rawat bahagian atasnya, kita nak uji sama ada kerja tersebut telah mencapai objektif yang telah kita lakukan ataupun telah kita rancang sebelum tu. Maksudnya kita nak memperbaiki kerosakan pada enjin. Jadi tujuan kita menguji prestasi ni mestilah kita gunakan alat yang telah kita nyatakan di awal tadi, iaitu tolok mampatan. Baik. Kerosakan yang pertama, mungkin mampatan silinder lebih tinggi daripada had servis. Apa punca dia? Iaitu karbon penuh di atas omboh dan juga kepala silinder. Cara mengatasinya iaitu dengan membersihkan karbon pada omboh dan juga kepala silinder. Punca yang kedua mungkin berlaku pemasangan gasket silinder yang salah dan tidak mengikut spesifikasi. Cara mengatasi, kita gantikan gasket yang memenuhi kehendak standard. Seterusnya, sekiranya berlaku mampatan silinder rendah daripada had servis. Maksudnya bila kita uji dengan tolok mampatan tersebut, kita tak mencapai tahap spesifikasi yang ditetapkan. Kita dapat ianya lebih rendah. Jadi kemungkinan berlaku kebocoran pada kepala silinder. Jadi kita gantikan dengan gasket dan periksa kerataan kepala silinder. Yang kedua, mungkin ianya berpunca daripada kehausan omboh. Kita gantikan omboh dan periksa juga pada lubang silinder. Apa yang berlaku? Mungkin lubang silinder bercalar. Yang ketiga, kehausan gelang omboh. Jadi senang kalau kehausan gelang omboh, kita gantikan sahaja dengan gelang omboh yang baru. Seterusnya, kehausan pada injap masukan dan juga injap exhaust. Lakukan kerja mempelas injap atau gantikan injap masukan dan injap exhaust yang baru. Seterusnya, sekiranya pelarasan kelegaan injap yang tidak betul. Jadi apa perlu buat? Kita laraskan semula kelegaan injap seperti yang ditunjukkan pada segmen yang tadi. Okey. Sekiranya berlaku ketukan pula pada bahagian enjin. Ketukan ni bunyi apa? Maksudnya bunyi seolah-olah ada ketukan kurang dalam tu. Bunyi ketukan, berlaga komponen dalam tu. Jadi kita tak naklah berlaku sedemikian. Kerana apa? Mungkin ia boleh merosakkan komponen dengan lebih teruk. Jadi sekiranya berlaku ketukan omboh akibat daripada kehausan silinder, cara dia kita kena ribur semula silinder. Sekiranya berlaku kehausan pada pin omboh atau hujung kecil rod penyambung, kaedah kita gantikan pin omboh atau rod penyambung yang baru. Seterusnya, jika jarak kelegaan tepet terlalu renggang, kita laraskan semula pada pelaras tepet. Seterusnya, banyak enapan karbon pada ruang pembakaran. Kalau dah terlampau banyak karbon, kita pun bersihkan semula karbon terdapat pada bahagian kepala silinder dan juga pada bahagian atas omboh tersebut. Dan yang terakhir, sekiranya rantai pemasangan haus dan juga pelarasan yang kurang tepat, kita kena gantikan dengan rantai pemasangan yang baru dan kita laraskan semula dengan tepat ataupun betul. Baik. Tadi kita dah menjawab soalan di bahagian A. Bagi soalan MPV ni dia ada, mesin motosikal ni dia ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian B ni markah dia lebih banyak. 10 markah untuk satu soalan. Jadi di sini kita akan cuba menjawab dua soalan yang telah saya sediakan. Silakan cikgu. Baik. Rajah menunjukkan bahagian atas enjin 4 lejang yang mengalami kerosakan. Pemeriksaan awal mendapati berlaku kehilangan kuasa enjin akibat dari kebocoran pada injap. A. Berdasarkan rajah dan situasi di atas, nyatakan satu kaedah bagi membaiki kebocoran pada injap. Ini dah berulang-ulang hari ni kita sebut perkataan tersebut. Apakah jawapannya? Apakah jawapan dia? Siapa nak cuba untuk soalan bahagian B ni? Azhar. Silakan Azhar. Silakan Azhar jawab. Apa kaedah dia Azhar? Mempelas injap. Mempelas injap. Okey, baik Azhar. Terima kasih. Okey, B pula. Huraikan langkah kerja bagi jawapan di A. Ada yang lain nak cuba? Silakan, adakah jawapannya? Ya, Mahzus. Baik, Mahzus. Membersihkan enapan karbon pada semua injap. Baik. Membersihkan enapan karbon pada semua injap. Okey, itu langkah yang pertama. Yang kedua, Mahzus? Menyapu muka injap dengan sebatian mempelas kasar. Okey, menyapu permukaan muka injap dengan sebatian yang kasar dahulu. Baik. Okey, betul. Yang ketiga? Memusingkan muka injap menggunakan kayu. Okey, memusingkan muka injap dengan menggunakan kayu mempelas. Okey, baik. betul.
Yang keempat, Menggunakan sebahagian memperlas halus dan ulangi kerja memperlas menguji kebocoran pada injap. okey. Panjang jawapan dia. 5 Okey, kita markah. gunakan sebahagian mempelas yang halus dan ulangi semula kerja mempelas. Baik, di situ ada satu lagi yang tertinggal. Apa dia yang terakhir? Ha. Yang terakhir, Kita kena apa tu? Kita menguji kebocoran pada injap. Itulah dia. Okey, itu yang terakhir. Baik. C pula, nyatakan 2 langkah keselamatan semasa melakukan kerja di B. Maksudnya dalam kerja mempelas tadi, apa langkah keselamatan kita nak kena lakukan? Baik, Azhar Okey, lagi nak Azhar cuba. lagi. Silakan Azhar. C. Meletakkan kepala silinder pada ragum meja. Okey, jadi sewaktu melakukan kerja mempelas, kita letakkan kepala silinder pada ragum meja. Okey, yang kedua? Apa langkah keselamatan yang kedua? Yang kedua, melakukan kerja berjauhan dari punca api. Ya, kita jauhkan kerja mempelas tersebut jauh daripada sumber api. Sebab apa? Sebab kita ada gunakan bahan petrol tadi. Elakkan daripada berlaku kebakaran. Baik. Seterusnya D. Cadangkan 2 kaedah meningkatkan prestasi enjin motosikal. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ni? Sila angkat tangan. Syafizi, silakan Syafizi. Silakan Syafizi. Okey. Bagi meninggalkan isi padu sesara enjin. Okey, kita meningkatkan isi padu sasaran enjin. Maksudnya kita besarkan saiz dia punya omboh dan juga saiz silinder. Jadi, itulah meningkatkan isi padu sasaran enjin. Yang kedua, Syafizi? Yang meninggikan nisbah mampatan enjin. Okey, yang kedua kita meninggikan nisbah mampatan enjin. Maksudnya kita panjangkan lejang di antara TTA dan juga TTB ataupun panjang lejang tersebut. Jadi di situ kita akan meninggikan nisbah mampatan pada enjin. Baik, betul Syafizi. 2 markah. Hebat. Baik, yang seterusnya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan. Okey, yang kedua. Anda telah merombak rawat bahagian atas enjin sebuah motosikal 4 lejang. Kos alat ganti yang terlibat ditunjukkan dalam jadual berikut. Aci sesondol RM46, set injap RM32, set gelang omboh RM38 dan gasket RM18. Okey, jadi soalan bahagian pengiraan ni kebiasaannya kita lihat dalam soalan-soalan yang kita lakukan di peringkat sekolah. Okey, biasanya ada soalan berkaitan dengan pengiraan kos ni. Jadi, pelajar boleh cuba untuk skor berkaitan soalan pengiraan kos ini. Baik. Okey. Hitung alat ganti ataupun kos alat ganti. Okey, siapa nak cuba? Tambah dia Kavi. ni. Okey, silakan. Silakan Kavi. Kos alat ganti sama dengan Okey, kos alat ganti 46 sama. tambah 32 tambah 38 tambah 18. Okey, Jawapan dapat je. berapa tu Kavi? Sama dengan RM134. Okey, RM 134. Terlupa sebut RM di situ. Okey, mesti ada nilai RM RM134. Okey, Kavi? Okey, baik. Okey, 2 markah di situ. Soalan kedua, kos operasi sekiranya anda mengenakan upah sebanyak RM30 dan kos overhead sebanyak RM10. Okey, berapa kos operasi dia? Silakan. Baik, sila Kavi. Masih lagi Kavi di situ. Kos operasi sama dengan kos alat ganti tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, kos operasi sama dengan kos alat ganti tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, itu seterusnya. Sama dengan 134 tambah 30 tambah 10. Okey, kita masukkan nilai 134 tambah 30 tambah 10 bersamaan dengan Sama dengan RM174. okey, Ya. dapat jumlah RM RM174. Okey, di situ dapat 3 markah. Baik, jadi saya nak ingatkan pada murid, okey, mesti tulis formula kos operasi tersebut ya. Soalan yang ketiga. Keuntungan yang diperolehi sekiranya anda menetapkan margin keuntungan 20% daripada kos operasi. Okey, Kavi lagi ke? Siapa Siapa selain pula nak Kavi? jawab? Okey, Kavi lagi. Okey, silakan Kavi. Baik. Kavi berani betul hari ni. Kavi, silakan Kavi. Keuntungan sama dengan 20% darab 174. Okey. 20% darab dengan 174. Berapa dapat dia punya nilai dia? Dengan RM30
RM34.80. RM34.80 itu adalah nilai keuntungan yang diperolehi sekiranya kita meletakkan 20% margin keuntungan. Baik, soalan yang keempat, harga yang dikenakan kepada pelanggan. Okey. Berapa harga yang dikenakan kepada pelanggan? Ini soalan terakhir ni cikgu. Ya, betul. Silakan. Adakah masih lagi Kavi ataupun Siapa orang pula? lain? Baik. Mahzus. Mahzus. Silakan Mahzus. Berapa harga yang dikenakan kepada pelanggan Mahzus? Harga yang dikenakan RM34.80 tambah RM174 sama dengan RM208.80. Okey, jadi tambahkan keuntungan dengan kos operasi tadi akan dapat nilai 208.80 sen. Okey, betul tu Mahzus. Itu Okey, dia. 3 markah di situ. Baik. Jawapannya sangat hebat Sangat daripada hebat, tepat semua kawan-kawan sekali. saya ni cikgu. Cikgu, Ya. ada rumusan pendek cikgu. Ya, baik. Silakan, cikgu. Jadi, okey, untuk hari ini pelajar telah lakukan ulang kaji dan pelajar dah cuba menjawab soalan-soalan. Okey, semoga untuk peperiksaan SPM yang akan datang, okey, pelajar dapat menjawab dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek menservis motosikal. Begitu juga bagi pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang menonton daripada rumah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu Ilyas dan juga terima kasih kepada Azhar, Syafizi, Karvi dan juga Mahzus daripada SMK Batu Muda, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Rohaya daripada SM Pendidikan Khas Vocational Indah Pura Kulai Johor. Dan terima kasih kepada semua yang menonton Sukses SPM 2022. Abang Fizi doakan agar semua dapat keputusan cemerlang dan dapat menjawab dengan baik. Tak lama lagi. Jaga diri, fokus sentiasa, jangan nakal-nakal. Teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.